Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Menarik kan? Malaysia hari ini kita nak mulakan dengan keistimewaan di mana saya berada pada hari ini. Okey, ini kita berlintas langsung bersama dengan saya Hanif Miswan dari Pulau Ketam. Antara pulau kecil sahaja sebenarnya kapasitinya, tetapi berdekatan dengan Pelabuhan Kelang dan istimewa. Saya dah naik boat, speedboat tadi 20 minit lebih kurang datang ke sini ya untuk bawakan kepada anda antara kehangatan ataupun mungkin kemeriahan lah. Ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina yang akan kita sambut pada hari Sabtu ini. Okey, dan saya nak tunjuk sikit sebab kami baru saja di JT ni. Ini antara landmark dia lah kalau orang nak ambil gambar semua dekat sini. Dan jom kita tengok dekat sana. Ini perkampungan nelayan sangat istimewa tapi kena hati-hati juga sebab ada banyak motor elektrik yang mereka gunakan sebagai pengangkutan utama. Okay, kalau anda tengok di sekitar JT ni, inilah perkampungan nelayan mereka, bagaimana mereka menggunakan segala sumber yang ada untuk memastikan bahawa setiap aktiviti nelayan dan juga untuk mendapatkan hasil-hasil laut ini berlaku di sini jugalah. Ini sumber utama mereka dan difahamkan dari tahun 1880-an lagi perkampungan ini telah pun wujud. 98% adalah masyarakat Cina yang berada di sini dan selebihnya adalah kaum Melayu dan juga orang asli juga ada penempatan di sini. Kita akan bawakan nak kenal lebih lanjut lagi Pulau Ketam ini di Malaysia hari ini. Rakan-rakan di studio Nas dan juga Nimizati, jom kita mulakan Malaysia hari ini. Terima kasih Hanif Miswan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami berdua di studio Malaysia hari ini. Ucapkan kepada anda semua pastinya sentiasa yang baik-baik saja. Hari ini 8 Februari 2024, hari Khamis bersamaan dengan 27 Rejab. Seperti mana yang kita semua tahu merupakan peristiwa Isra' Mi'raj yang perlu diingati. Itu juga merupakan antara yang kita akan bawakan hari ini insya-Allah. Bersama-sama dengan saya Nazruddin Rahman. Terima kasih dan kepada penonton-penonton kita yang sedang menikmati cuti peristiwa di Kedah, di Perlis, di Terengganu dan juga ada beberapa negeri seronoklah. Mereka menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj dan signifikansinya sangat tinggi untuk umat Islam di seluruh dunia di mana peristiwa Isra' di mana baginda Rasulullah SAW telah dibawa daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin dalam masa satu malam saja Dan Mi'raj pula adalah peristiwa di mana baginda dibawa naik 7 lapisan langit untuk berjumpa dengan Allah. Dan yang paling penting sekali di sebalik peristiwa ini pastinya apa yang perlu kita fahami adalah peristiwa kewajipan solat 5 waktu. Itu yang akan kita bawakan kepada anda semua insya-Allah untuk hayati Isra' Mi'raj bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Nanti kita akan bawakan, tapi sebelum tu kita nak update sikit beberapa perkara termasuklah peristiwa ataupun kejadian kepala air kejadian tragedi yang telah terjadi di Sungai Kenjur dekat Kampung Poh Bido dan mangsa telah pun dijumpai ibunya dan juga seorang anak. Mayat mangsa dikenal pasti sebagai Hafif Muhayyad Azam 4 tahun yang telah dijumpa jam 9.50 malam semalam dengan bantuan penduduk kampung dan mayat mangsa telah ditemukan dalam sungai dengan keadaan mengiring dan tersangkut di bawah akar pokok pada jarak kira-kira 600 meter dari kawasan keluarganya berkelah. Ya, dan kita ucapkan salam takziah, masih lagi dalam usaha untuk mencari dua lagi mangsa. Kita harapkan yang terbaik insya-Allah dipermudahkan dalam segala urusan pencarian mangsa-mangsa yang hilang. Baik, kita akan teruskan pada hari ini dengan sedikit pendahuluan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Insya-Allah ini yang akan menjadi permulaan perbincangan kita untuk menghayati peristiwa Isra' Mi'raj. Kita hayati sama-sama. Silakan. Isra' Mi'raj, antara mukjizat agung yang dikurniakan Allah buat Nabi Muhammad SAW sebagai pembuktian iman terhadap kebenaran baginda. Menerpa dua hentian, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, baginda diisrakan. Mi'raj saat menuju ke Hadratul Qudus, menemui Allah, merentasi 7 lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Sepanjang perjalanannya, pelbagai peristiwa ajaib yang boleh dijadikan iktibar, balasan bagi mereka yang suka mengumpat, bahana bagi pendakwah yang melupakan diri, haruman keluarga Masyitah, telapak kaki Bilal didengari di syurga, melihat Dajjal dalam rupa asalnya, diperlihatkan nabi-nabi dan umat masing-masing. Ditemani malaikat Jibril bersama tunggangan burak, perjalanan baginda hanya memakan masa 3/4 malam. Namun, hanya Rasulullah SAW seorang diri
menghadap ilahi bagi menerima wahyu, iaitu solat sebagaimana yang diwajibkan ke atas umat Islam hari ini. 27 Rejab, sebuah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, juga kewajipan umat Islam dalam mendirikan tiang agama. Alhamdulillah, diharap ada lebih pemahaman tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bagi penonton-penonton kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk itu kita ingin menghayati peristiwa Isra' Mi'raj. Sama-sama kita mendalami, mengetahui apakah di sebalik peristiwa Isra' Mi'raj yang kita dapat kongsikan hikmah dan juga ibrahnya. Kita bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin selaku pengerusi Akademi Al-Khair. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Rasanya lama Doktor tak datang ke sini ya? Oh, itulah. Lama kan? Lama dah. Selamat ada kembali. Ya. Kali pertama juga saya bersama dengan Dr. Kamilin ya. Jadi kita nak mulakan mukadimah ini dengan semangat yang tinggilah bila mana kita lihat program-program seperti geng solat subuh macam Jumaat, dan kita nampak imarahnya di masjid-masjid pada waktu subuh ni. Jadi betul. Mungkin pendapat Dr. Kamilin, adakah ini pengembangan atau langkah pertama yang bagus untuk umat Islam? Masya-Allah. Sebenarnya satu gerakan baru, kempen yang dikenali sebagai geng subuh macam Jumaat ni berlaku baru lagi kan. Alhamdulillah agak sinonim dengan peristiwa Isra' Mi'raj yang mana kita tengok penurunan wahyu tentang pensyariatan solat 5 waktu. Dan saya sebenarnya puji sangat-sangat kempen seperti ini. Apatah lagi kadang-kala digerakkan oleh orang-orang yang mungkin bukan daripada kalangan kan? Agamawan. Kan ada daripada selebriti, daripada pempengaruh. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz ni pun tak dapat nak buat kempen sebaik itu. Nak menarik orang seramai itu pergi ke masjid. Jadi ini satu perkara yang saya sangat-sangat puji sebab dia telah menyemarakkan kesedaran masyarakat bagi masyarakat yang mungkin ada yang tak tahu, ada yang belum betul-betul faham, tapi mereka sudah merasakan nikmatnya pergi ke masjid itu pada waktu solat subuh. Bila dia rasa seronok, bila dia rasa ada kesan positif, insya-Allah kita doakan istiqamah. Yalah, kita bercerita tentang bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj ini memberikan kewajipan pada kita sekarang ini, solat 5 waktu, dan pastinya itu satu perjalanan yang ada lagi peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku pada hari baginda dimi'rajkan. Jadi bagaimana mungkin Doktor nak kongsikan bersama dengan kami fahaman pada ketika ini yang relevan, yang mungkin mudah untuk anak-anak muda fahami sebenarnya. Apakah perasaan santun yang perlu kita faham dalam agama dari sudut peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku ini, Doktor? Mungkin Doktor nak kongsikan bersama dengan kami. Baik, peristiwa Isra' Mi'raj ni satu anugerah yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bila mana Nabi SAW diuji dengan ujian dakwah yang begitu dahsyat. Ujian yang Nabi dah lalui 10 tahun lebih daripada itu. Nabi kehilangan sahabat-sahabat, Nabi kehilangan isteri tercinta, Nabi kehilangan pakcik saudara yang begitu menyokong perjuangan baginda. Nabi dihina, Nabi dihalau, Nabi kena baling batu pulang daripada Taif. Nabi berasa sangat-sangat sedih. Jadi itu lumrah yang pasti kita akan harungi kalau kita nak berjuang dalam agama Allah. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi anugerah Isra' Mi'raj, satu yang luar biasa. Satu mukjizat yang manusia lain tak boleh nak dapat. Tak dapat kecapi ya. Betul. Bila Nabi dapat lalui itu, dia jadi satu kekuatan. Sebagai satu mesej kepada kita, manusia ni perlu kepada charge baterinya semula. Bila mana dia diuji dengan begitu dahsyat, mungkin dia down, mungkin dia berasa sangat murung, dia rasa sangat sedih. So kita perlu ambil ataupun satu-satu masa ni supaya kita kembali balik untuk lebih bertenaga. Tapi healing itu bukannya healing yang orang panggil ke arah maksiat, tapi healing yang semakin menguatkan iman dia, yang semakin dia rasa, oh aku nak dekat dengan Allah. Sebab tu bila dalam Isra' Mi'raj diturunkan syariat salat, itu membuatkan Nabi SAW gembira. Kan dia bukan macam, walaupun awal-awal tu 50 waktu yang Allah nak turunkan tu, kalau kita rasa, ya Allah, aku lagi murung bila dengar 50 waktu ni kan. Tapi Nabi suka 50 waktu tu. Cuma permintaan daripada Nabi Musa, dia kata umat kamu tak mampu, kasihannya Nabi pada umatnya membuatkan akhirnya
permintaan itu ditunaikan, maka syariat solat itu daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Itu pun kita rasa berat. Betul, tepat sekali. Dah 5 waktu pun rasa berat. Bayangkan. Itu deep tu. Itu deep, doktor. Itu pun kita rasa berat di hujung tu. Jadi, mungkin kalau kita nampak lebih imarah masjid pada sekarang ini, tapi pada waktu subuh, ia permulaan yang hebatlah. Tapi pendapat Ustaz tentang kalau kita nak penuhkan masjid-masjid ni 5 waktu sekaligus, mampukah kita sebagai umat Islam melakukannya? Masya Allah. Dalam Quran pun Allah kata kita ni lahir ni dalam keadaan tak mengerti apa-apa, dan kita belajar sikit, mesti kena ada pemula daripada sikit, daripada merangkak, daripada mengiring, daripada kemudian berlari sampai kita melompat sekarang. So permulaan sebagai subuh, sebagai pemula hari itu bagi saya sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab satu, subuh ni ada banyak kelebihan. Nabi SAW mendoakan dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat ni pada awal pagi dia. Kedua, ada banyak macam-macam kelebihan. Allah kata tentang kelebihan orang yang beristighfar banyak pada waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Allah sebut tentang kelebihan orang yang berdoa, orang yang minta pengampunan pada awal pagi, orang yang menunaikan solat 2 rakaat fajar, dan macam-macam lagi. So bila kita dapat rebut barakah pada awal pagi ni, dia akan memudahkan insya-Allah 5 waktu yang seterusnya. Lagi-lagi subuh ni waktu yang paling susah lah. Nabi dah sebut kan, athqalus salati alal munafiqin salatil fajr wa salatul isya. Seberat-berat solat bagi orang yang ada nifak dalam hati dia ni, solat subuh dan solat isya. Atasi 2 ni, insya-Allah yang lain senang. Okey, cerita daripada apa yang Dr. kongsikan tu ialah kita sebagai individu, kita pun tahu dan sedar subuh, isyak ni liat dia, perkataan liat dia, doktor, liat dia bukan main lagi. Jadi bagaimana doktor mungkin nak kongsikan sedikit tips sendirilah, tak perlu tunggu geng subuh macam Jumaat kan, maknanya mereka yang mungkin tidak berkemampuan untuk bersama-sama meramaikan, mengimarahkan masjid, kami di rumah ni, di rumah yang gerakkan daripada sekecil-kecil keluarga, nak disampaikan kepada ahli keluarga yang lain, ibu bapa nak tunjukkan kepada anak-anak, apa antara yang mungkin boleh dilakukan untuk memeriahkan seperti mana geng subuh macam Jumaat ramai-ramai pergi ke masjid tu, kita bermula dari rumah ni. Macam mana mungkin pendapat doktor sendiri? Personally, secara peribadi, saya ni ada kesedaran tu bila baca setengah kisah para ulama. Antaranya, subhanallah, antara yang paling menyentuh saya bila saya baca kisah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang paling hebat lah, orang kata yang paling mulia lah pada zaman dia, lebih kurang meninggal 110 Hijrah. Jadi dia, bila saya baca apa yang dia kata, aku 40 tahun aku tak pernah miss satu pun solat jemaah. 40 tahun. 30 tahun aku tak pernah miss kalau Bilal tu azan, aku dah ada di masjid. Dan 30 tahun aku tak pernah melihat tengkuk orang kat depan aku masa solat. Maknanya saf pertama tak pernah miss. Bila saya baca tu, oh subhanallah, kita rasa macam, ya Allah, aku ni di mana? Kan aku di mana ni? Ini orang-orang yang mengejar syurga, orang-orang yang mengejar pahala. Aku ni nak syurga tapi tak kejar. Kan, jadi buatkan kita rasa, ya Allah, kalau aku dapat, walaupun tak dapatlah kata nak istiqamah kadang-kadang setiap masa macam tu, tapi kalau aku boleh tak miss 5 waktu tu di masjid ataupun surau, kita dah rasa syukur pada Allah. Jadi kita kena ada satu inspirasi, saya tengok. Sebab kisah ni bukan hanya pada dia sahaja, tapi tahun lepas ada seorang lelaki ada masuk dalam berita, 50 tahun dia tak pernah miss solat berjemaah di Masjid Nabawi, orang Madinah. Kita baca sahabat-sahabat Nabi ada yang kata seperti itu juga. Jadi inspirasi ni kita perlu dalam hidup. Kita perlu ada dalam kelompok orang-orang yang mengimarahkan masjid. Saya personally ada sahabat-sahabat yang saya tengok, saya rasa kagum. Dia bukan orang agama yang macam ustaz-ustaz ke apa, orang biasa, businessman. Tapi Masya Allah, tak pernah miss solat jemaah di masjid. Apa pun, cakaplah dia ada meeting ke, dia ada opening kedai ke, dia ada apa sahaja pun, bila azan dia kata kita pergi solat dulu. Jadi bila kita tengok, subhanallah, kita cuba amal, kita cuba dan akhirnya kita percaya apa hadis yang Nabi kata, kalau kau mendekati Allah sehasta, sejengkal, Allah akan mendekati kamu dalam sehasta. Kalau kamu berjalan kepada Allah, Allah akan berlari pada kamu. Maksudnya, Allah akan bagi kita lebih banyak kebaikan kalau kita
datang mendekati Allah. Dan bila kita rasa yang tu, manisnya jemaah itu, lepas tu kita dah macam bersalah. Bukan setakat kita rasa macam kita solat, bila kita tak dapat berjemaah tu rasa berdosa. Tak sempat begitu. Kita dah rasa feeling tu sangat-sangat je, Ustaz. Kita dah gelisah. Pukul berapa dah ni? Sekejap lagi ni. Itulah perasaan yang kita nak setiap kali nak masuknya waktu solat tu. Itu yang kita kejar supaya kita tak menjadi umat Islam yang sentiasa berada dalam kerugian. Ya. Baik doktor, mungkin sebagai pengakhirannya ucapan daripada doktor sendiri ataupun nasihatlah pada semua yang sedang menyaksikan kami, bagaimana harus kita menghayati Isra' Mi'raj ini dalam kehidupan kita sekarang ni. Tanam semangat untuk silakan. Dalam kita menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kita akan baca sirah-sirah Nabi SAW, kita hayati ibrah perjuangan Nabi SAW, hayati intipati. Bila kita baca Isra' Mi'raj ni, apa mesej yang paling penting dalam Isra' Mi'raj? Kita akan dapati ada beberapa mesej, antaranya salat, antaranya teruskan berdakwah. Ini dua perkara yang perlu kita dalam setiap Muslim perlu ada dalam diri kita. Sampai dakwah ni, orang kadang salah faham. Dia ingat ustaz-ustaz je kena sampaikan. Dakwah ni nasihat, kata-kata yang baik, contoh yang baik. Allah kata watawasau bil haq. Bagi je apa-apa nasihat yang baik. Dan istiqamah. Salat, sebab Allah kata salat ni besar, berat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali pada orang yang khusyuk. Alhamdulillah, terima kasih doktor di atas penjelasan tentang peristiwa Isra' Mi'raj dan macam mana kita sebagai umat Islam mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya suka perkataan healing yang digunakannya di sana, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Kamilin Jamilin dari selaku pengerusi Akademi Al-Khair. Kita ingin bersambung seketika nanti, tapi sebelum tu kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami, sebenarnya di awal tadi kita tak berdua. Kami bersama dengan seorang lagi, Bang Nip kita ataupun Hanif Miswan yang kini berada di Pulau Ketam untuk menyantuni perkampungan masyarakat Cina di sana. Apa lagi yang menarik akan dikongsikan seketika nanti, teruskan bersama dengan kami. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ketam ni di Pelabuhan Kelang. Dan kalau anda saksikan ini di sekitar Balai Polis Pulau Ketam, tengoklah kepada dekorasinya, ya. Memang dah bersedia dah untuk menyambut kemeriahan Tahun Baru Cina pada hujung minggu ini. Dan dipahamkan di sini kepadatan penduduk hampir 3,000, boleh mencecah hingga ke 5,000 orang. Dan sebenarnya pada tahun 80-an, 70-an dulu, ya, boleh juga mencecah sehingga ke 30,000 orang. Jadi peredaran zaman menyaksikan mungkin ramai yang telah pun berpindah. Tapi musim perayaan ni ramailah. Okey, jom. Kita nak bawa anda untuk melihat kepada keadaan ataupun kawasan sekitar. Kita nak ke Pekan Pulau Ketam ini. Jadi ini kenderaan utama mereka, di mana mereka menggunakan sama ada motosikal elektrik sebegini ataupun berbasikal. Kami pun nak tunjuk jugalah kemeriahan. Ada jugalah kebanyakan kedai-kedai makan di pekan ini, ya. Dan aktiviti pagi di sini memang bermula awal lah. Seawal dari jam 6 pagi lagi. Rata-ratanya memang berniaga. Ada juga sayur-sayuran, ya, mencari buah-buahan dan juga hasil-hasil laut. Memang sangat menariklah dekat sini, ya. Dan kita melihat kepada aktiviti pagi hari Khamis di sini. Oh, okey. Memang agak sempitlah jalannya dekat sini, kan. Dan tengok kepada penduduk-penduduk kampung ni. Juga masih lagi berada di sini, penduduk Pulau Ketam. Good morning, selamat pagi. Morning. Hai. Juga mereka telah pun rata-ratanya mengambil cuti. Saya bertanya kepada penduduk sekitar juga, ada yang dah berada 2 minggu lebih, ibarat pulang ke kampung lah di Pulau Ketam ini. Good morning, selamat pagi. Okey, mereka jelah melakukan rutin harian mereka seperti biasa lah, kan. Okey, kita melihat kepada kedai-kedai yang ada dekat sini. Ada kedai ubat, ada kedai makan, kedai-kedai yang lain jugalah di sini. Kalau anda melihat juga kedai mainan-mainan pun ada dekat sini. Okey, kita nak singgah juga, nak melihat kepada apa yang ada juga dekat sini. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi. Namanya siapa? Dai Hua Heng. You memang penduduk di Pulau Ketam? Ya. Sudah berapa lama boleh datang sini? 20 tahun lebih. Okey. Sini you berniaga. Ini kedai you lah. Apa perniagaan you di sini? Itu kongsi pakai, talang, itu masak. Mainan semua pun ada lah, ya. You sudah 20 tahun lebih juga lah berniaga. Okey, di Pulau Ketam ni yang special, yang best lah bila menyambut perayaan Tahun Baru Cina, Gongsi Facai ni. Apa yang special? Spesial. Sama saja rutin dia memang sama jugalah.
Saya tak percaya. Ramai-ramai yang ada dekat sini. Okey, kebiasaannya kalau orang datang memang akan membeli dekorasi ni. Ini yang you jual semua ni? Ya. Itu kalau depan itu itu Okey, ini tahun naga kan? ya. Okay, special untuk you tahun ini Gongsi Pacai. You macam mana you akan sambut tahun ni punya Gongsi Pacai? Ya, ada Maya pattern lah. Alright, thank you. Mister, ini antara peniaga dekat sini, peniaga tempatan. Memang rata-ratanya dah 20 tahun lah berada di sini. Alright, jom kita nak terus bawa. Biasalah kita memang akan cuba juga untuk bawakan kepada anda kehangatan pekan di Pulau Ketam ini. Sebab buat pengetahuan semua, walaupun saya orang Pelabuhan Kelang jugalah, tapi ini pun pertama kali saya berada di sini. Jadi istimewa. Jadi pun kita melihat kepada pekan-pekan yang ada ni, memang aktiviti mereka memang sangat padat. Memang ada yang melihat kepada sayur-sayuran yang dijual. Good morning, selamat pagi. Kita dah macam YB melawat kawasan lah. Okey, kita nak terus ke depan sebab kita nak melihat kepada ada persatuan penduduk juga dekat sini yang aktif untuk melakukan aktiviti mereka. Dan rata-ratanya semua menyaksikan kita lah. Dan saya boleh tengok kepada semangat sambutan Tahun Baru Cina lah. Memang semua sedang bersemangat juga melakukan persediaan. Dia juga sayur-sayuran ataupun buah-buahan fresh. Okey, kita nak ke depan ni. Kita nak melihat kepada dekorasi yang ada dan seterusnya macam mana sambutan Tahun Baru Cina di Pulau Ketam ini bersama dengan penduduk. Kita ada persatuan catur di sini, penduduk-penduduk yang aktif melakukan aktiviti. Kita nak ke depan juga. Ini antara kedai yang terakhir lah mereka juga melakukan jualan-jualan bersempena dengan Tahun Baru Cina ini. Okey, kita nak ke depan. Kita bawa ke depan lagi. Jom. Memang habis satu pekan kita jalan ni Okey. Sabar semua, sabar. Ada yang menarik kita nak tunjuk ni. Dan inilah tempatnya kita dah sampai. Okey. Di Persatuan Catur Penduduk-penduduk di Pulau Ketam ini, mereka memang biasanya akan beraksi lah ataupun meluangkan masa bersama-sama beriadah di sini. Dan kalau kita tengok pun memang bersihlah kawasan yang disediakan ini supaya mereka boleh melakukan aktiviti mereka. Dan dinamakan sebagai Lions Club of Kuala Lumpur Titiwangsa di sinilah ini juga antara perkara-perkara yang mereka lakukan di sini. Okey, kita melihat kepada aktiviti-aktiviti penduduk di sini juga, Persatuan Catur Pulau Ketam, dan ada juga hiasan dekorasi yang mereka lakukan di sinilah. Ini bersempena dengan Tahun Naga yang ada dekat sini. Kalau anda tengok, memang semangat itu, walaupun mungkin jauh berada di pulau yang kecil ini, tapi semangat untuk terus menyambut Tahun Baru Cina juga mereka lakukan di sini. Okey, kita nak bersama dengan pemain catur yang berada di sini. Good morning. Selamat pagi, boleh kita temu nama? Nama siapa? Saya Yu Huat. Yu Huat. Okey, berapa lama sudah berada di sini? Saya Melayu sikit lah, tak tahu lah. Okey. Tahun Baru Cina tahun ini, macam mana you? Siapa yang buat dekorasi semua ni? Sini banyak tahun lah. Banyak tahun sini lah. Ini macam hari raya tahun-tahun cantik itu lah. Penduduk sini buat lah Okey, mungkin boleh bagi ucapan untuk Tahun Baru Cina ni. You boleh bagi wish untuk Tahun Baru Cina? Kongsi Wacai lah. Kongsi Wacai. Biasalah memang ramai. Rata-ratanya pemalu. Yang ini tunjuk yang itu, yang itu tunjuk yang ni. Tapi itulah antara kemeriahan dalam kesesakannya juga. Dan rata-rata saya difahamkan tadi juga, yang bestnya adalah ramai yang ibarat pulang ke kampung lah. Sebab tu kapasiti dekat sini daripada 3,000 boleh menjadi 5,000 orang dalam satu-satu musim perayaan. Okey, ada lagi yang kami nak tunjukkan. Antara keistimewaan nanti kita ada Super Mama. Siapa mereka tu? Mereka akan ada buat persembahan bersama kita. Okey, terus dengan kami di Malaysia hari ini. Wah, main lagi YB kawasan Pulau Ketam kita. Haji Miswan. Perasan tadi bawa motor tu, dia bawa satu tangan je, dia tekan. Nasib baik tak ada polis. Tapi pernah pergi kan? Awak pernah pergi juga kan? Memang seronok lah. Seronok Pulau Ketam tu kalau kita datang sekejap untuk singgah dengan makanan-makanan dia memang best. Okey, sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ini, pastinya kita nak tahu tentang keistimewaan ataupun warna-warni sempena dengan sambutan tu, termasuklah zodiak yang diperkenalkan. Betul. Tahun ini kita akan menyambut Tahun Naga Kayu Hijau. Apakah signifikannya? Naga Kayu Hijau lagi. Itulah dia. Apa kata kita kenali dengan 12 haiwan zodiak
Cina. Kita mulakan. Saban tahun, seluruh masyarakat dunia pastinya teruja menantikan sambutan Tahun Baharu Cina yang lazimnya disambut sekitar bulan Januari hingga Februari. Perayaan Tahun Baharu juga cukup sinonim dengan kitaran kalender zodiak yang mewakili 12 haiwan. Kitaran ini merupakan satu sistem kepercayaan purba yang dianggap dapat menilik nasib seseorang. Setiap tahun diwakili oleh salah satu haiwan zodiak dan istimewanya tahun 2024 diwakili oleh haiwan mistik naga yang membawa lambang kekuasaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Terdapat pelbagai teori dan mitos tentang pemilihan haiwan dalam zodiak ini. Namun yang paling popular merupakan kisah pemerintah legenda iaitu Maharaja Jin yang menjemput ke semua haiwan untuk menghadiri satu majlis. Turutan haiwan yang hadir diapresiasikan melalui giliran zodiak bermula dengan tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing serta khinzir. Setiap satunya dipercayai membawa simbolik maksud yang tersendiri buat masyarakat Cina. Walaupun kaedah astrologi Cina ini sudah wujud sejak ratusan abad sebelum Masihi, namun masih menjadi rujukan serta memberi makna dalam kehidupan masyarakat Cina. Okey, yang menarik perhatian saya tadi tu misi satu anak setiap zodiak Cina. Itu misi dia. Alamak. Itu kena target betul-betul tu 12 anak. Belum. Tikus. Lepas tikus apa? Lepas tikus lembu. Lembu, harimau kan. Sampailah ke khinzir. Kena kira tu betul-betul kan. Satu anak satu zodiak Cina. Macam mana nak bajet tu? Awak pula tahu mana? Aduh, saya kurang pasti. Saya monyet saya rasa. Monyet saya tahu kuda. Laju. Laju. Okey, monyet ke kuda ke macam mana signifikan ataupun cerita di sebalik sejarahnya pasti ada yang menarik perhatian kita hari ini. Kita ingin bersama dengan sebut betul-betul cuba betulkan kalau saya salah. Zhao Wanzhen. Zhao. Dia Z-H Zhao. Wanzhen. Okey. InsyaAllah. Zhao Wanzhen bersama dengan kita hari ini iaitu pengarah China Institute Kongzi University Malaya. Hello. Terima kasih sebab jemput saya. Jangan terperanjat walaupun dilahirkan di negeri China tapi fasih berbahasa di negara Melayu. China, negara China. Negara China. Dah berapa lama belajar bahasa Melayu? Saya sebenarnya belajar bahasa Melayu 4 tahun sahaja. 4 tahun dah fasih. Tetapi duduk kat Malaysia sudah hampir 10 tahun. Bagus. Dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu tu sangat kerap lah kan bersama dengan rakan-rakan. Sama ada kerja, sama ada macam tengah rakan-rakan. Memang guna hari-hari lah. Baiklah, kita mulakan dengan signifikan Tahun Naga Kayu Hijau. Kita pun tak tahu ada banyak elemen di sana. Boleh kita? Sebenarnya kita ada 5 unsur untuk setiap elemen dalam zodiak itu. Sama ada kayu, tanah, emas, air dan api. Jadi setiap unsur ini menjadi satu kitaran. Jadi contohnya kayu boleh mencipta api, api boleh mencipta emas, emas mencipta air, macam itulah satu gitaran. Jadi tahun ini kebetulan kita sampai tahun kayu hijau. Kenapa hijau? Kita mula dengan warna. Sebenarnya walaupun cakap kayu, tapi dia bukan kayu macam kayu perapok, tapi kayu itu pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi naga kayu ini dia melambangkan sejenis kita cakap semangat daya hidup. Bayangkan rumput-rumput, bunga-bunga dia mekar ataupun dia muncul daripada tanah apabila kita cakap selepas musim sejuk yang cukup panjang. Jadi itu sejenis semangat yang kita cakap boleh mengatasi kesukaran dan juga mencipta benda-benda baru. Jadi kayu naga ini dipercayai boleh membawa peluang yang baru. Orang Cina yang lama-lama sentiasa cakap Qinglong de wei, 10谋9成. Maksudnya asalkan naga kayu hijau ada, 9 daripada 10 rancangan boleh dijadi. Jadi kalau ada apa rancangan ataupun peluang nak merebut tahun ini, inilah peluangnya. Peniaga, peluang besar peniaga. Saya rasa yang berniaga kan, dia berbisnes ni sukalah dengar tahun ni kan. Okey, bagaimana sebenarnya pengaturan dia macam tahun ini kan melihat kepada tahun naga kayu hijau. Jadi apakah fahaman kita untuk tahun-tahun yang depan ni dia bergantung kepada situasi yang bagaimana mengikut kepada sejarah ketetapannya. Sebenarnya pada masa zaman dahulu ikut mitos-mitos ataupun sejarah kita tak ada guna digit macam 2024. Kita guna satu sistem panggil Tian Gan Di Zhi.
Tiangkat maksudnya langit, Tiji maksudnya tanah, maksudnya serentak lah dunia ini. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi langit itu ada nombor 1 sampai 10. Jadi bumi ini nombor 1 sampai 12. Jadi ini boleh mencipta hampir 720 tahun untuk kira. Dan dalam 12 tanah ini, dia sebenarnya haiwan-haiwan lah yang kita tahu dalam zodiak itu. Dan setiap zodiak dia ada 5 unsur kan. Tadi kayu, tanah, air, emas, api itu. Jadi setiap elemen zodiak ini dia kena mengalami semua. Satu kitaran. Satu kitaran. Itulah 60 tahun. 12 kali 5, 60 tahun. Ya, betul. Setahun ini kayu, naga kayu kan. Jadi tahun depan ular pula. Itu ular kayu juga. Jadi ini sekarang ni kita dalam kitaran kayu. Sebab kayu ini, dia bagi api. So, 12 tahun kita akan melalui kitaran kayu. Ya, betul. Sampailah ke khinzir kayu dan berbalik kepada tikus api. Tikus api. Okey. Now saya faham. Langsung lempu api. Jadi, yang saya suka tu kalau kita ikut zodiak, kalau kita tanya awak dari tahun mana kan, awak tahun monyet, kita boleh agak umur awak, betul ke tak? Ya, betul. Kita lebih kurang boleh akak-akak. Contohnya tahun ini tahun naga kan, kita tahu asalkan umur 24, 36, 48, 60. Jadi cakap monyet, okey, lebih kurang saya dah tahu generasi mana. 90-an kan? Tapi tak nak sebut kat sini. Awak ni katakan tahun naga, tapi takkan awak 12 tahun. So nampak awak mungkin 24 tahun. Faham. Macam tu. Okey, betul. Matematik memang kena tip-top lah kalau nak main benda ni. Okey, yang satu lagi yang saya faham, ada 12 haiwan kan. Tapi haiwan pertama adalah haiwan tikus dalam kitaran dia. Kenapa tikus? Ada naga, garang. Ada harimau, garang. Bermula dengan tikus kan? Tikus. Kenapa? Kita percaya, sebenarnya ini pun macam panjang soalan kita terimalah. Tikus kita nampak dia kecil kan. Lepas tu dia bijak, dia laju. Betul. Dalam ikut sejarah ataupun mitos yang kita tahu, dalam lembah rali yang Tuhan mencipta itu, akhir-akhir nak sampai finishing line. Okey, kita ada 3 haiwan. Lembu, kucing dan tikus. Mereka akhirnya ada satu sungai kena melintasi. Jadi kucing dan tikus tak boleh berenang. Lembu boleh. Jadi mereka cakap boleh tak bantu. Lembu baik hati. Cakap okey je. Lembu baik hati. Jadi kucing dan tikus melompat ke belakang lembu lepas tu melintasi. Tikus memang bijak, sangat bijak. Lepas tu dia macam tolak je kucing tu. Dia kuis je kucing tu. Kucing jatuh. Kucing jatuh dalam air. Tak ada kucing. Patutlah tak ada tahun kucing. Okey. Tapi apa jadi kucing tu kat sungai tu? Lembu tu jalan je. Lepas apabila nak sampai-sampai, tikus terus melompat. Lepas tu potong lembu itu sampailah finishing line. Dia potong jalan. Ya, potong jalan. Bijak. Bijak. Tikus, siapa tahu tikus kat sini? Bijak. Korang semua licik. Ni kita ada seorang tahu tikus kat sini, Asri. Okey, jom kita tengok di Facebook kami. Ada soalan daripada rakan-rakan di Facebook Malaysia hari ini. Okey, kita silakan. Nak tanya, apa luck untuk baby yang keluar tahun ni, Miss Chow? Okey, saya jadi macam feng shui masa. Okey, itu pendapat saya diri sendiri ya. Harap boleh membantu. Biasanya kita percaya baby naga kayu dia ada kelebihan naga yang biasanya ada yakin diri, semangat, creativity. Tapi kita cakap naga dia besar, dia mampu macam-macam. Kadang-kadang mungkin terlalu yakin diri. Terlalu yakin diri. Overconfident. Overconfident tu makan diri juga tu. Tapi dia kayu dia macam kita cakap mendalam sikit. Dia tak akan tunjuk sangat. Jadi naga kayu dia tak ada macam yakin diri ataupun terlalu sombong. Jadi kita percaya anak yang dilahir pada tahun kayu ini memang bagus. Dia ada kelebihan naga tapi tak ada kekurangan yang terlalu yakin diri itu. Bagus. Okey, macam mana kita nak tahu kekurangan? Sebab selalunya kalau kita dengarkan zodiak kita kan selalu orang duk cerita tentang kelebihan je kan. Yang ni pantas, yang ni laju, yang ni kreatif, yang ni bijak. Tapi nak tahu bab kekurangan ni macam kurang sikit. Jadi macam mana kita nak dapat tahu kekurangan dia tu? Biasanya dia ada macam-macam unsur untuk kita carilah. Biasanya kalau kita tengok website ataupun buku-buku yang cerita zodiak ini, mula-mula dia bagi tahu kelebihan, tapi dia akan bagi tahu okey kalau ada unsur api dalam zodiak ini, contohnya harimau ada api, itu betul-betul confirm ganas. Masa tu barulah masuk feng shui yang lain. Itu feng shui yang lain. Wah, satu penjelasan yang bernas. Thank you so much. Terima kasih, kepada Puan Chow. Saya nak tanya pula dari segi sambutan Chinese New Year lah, sebab Puan pun dah berada di sini 10 tahun kan. Ya, betul. Ada ke beza sambutan di sana dan di sini, dan mungkin ucapan
untuk mereka di sini untuk Tahun Baru Cina? Okey. Perbezaan dekat Malaysia dan China sebenarnya ada, tapi ada bersamaan juga. Yang akak berbeza adalah Yi Sang Tu. Itu satu yang itu Malaysian punya. Malaysian punya. Apa beza dia? Sebenarnya dia daripada Hong Kong dan kat mainland China kita memang tak ada. Tak wujud. Tak ada, tak wujud. So kita lah sini. Maknanya mengikut tu tradisi di Hong Kong sahaja ada. Ya, agak popular lah. Dan kita kat sini tak ada. Dan kat China biasanya apabila kita jarang cakap kongsi facai, khas untuk businessman. Sebab kongsi facai maksudnya banyak untungan, banyak duit masuk dalam bisnes. Tapi bayangkan saya sebagai pensyarah dalam universiti, takkanlah buat bisnes kan? Jadi biasanya kita akan cakap long nian da ji. Long nian da ji. Banyak bertuah, semua benda berlancar, sihat, bahagia dalam tahun naga kayu ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Tahun Baru Cina in advance. Betul. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Chow Wan Chen, pengarah China Institute Kongsi Universiti Malaya. Memang saya kagum dengan kefasihan bahasa. Betul. Dan dengar kata sebenarnya Puan Chow selalu tengok buletin utama kita masa belajar bahasa Melayu. Jadi bila bahasa Melayu, dengar reader baca kena tulis kan? Ya, betul. Jadi terima kasih kepada Abang Kamarudin Pape. Terima kasih sebab membantu kami belajar bahasa Malaysia dekat China. Terima kasih. Pleasure is ours. Alright, kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali nanti, kita akan lihat suasana di Pulau Ketam bersama Hanif Miswan dengan Super Mama. Siapa Super Mama? Semuanya selepas ini. Terima kasih kerana bersama kami di MHI dan dalam keseronokan untuk menyambut Tahun Baru Cina pada hujung minggu ini. Jangan kita lupa kewajipan kita sebagai orang Islam dan insya-Allah kita ingin melihat perkembangan wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Permai Seri Kembangan. Dan tidak asing di studio MHI ini Ustaz Hanafiah Malik bersama dengan kita iaitu Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana di Seri Kembangan Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah menyala hari ini. Kongsi facai. Kongsi facai biar pasal itulah dia masyarakat Alhamdulillah. Tapi kita nak tahu tentang perkembangan terkini pembinaan Masjid Lestari Perdana ini. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, atas kepadatan penduduk di Taman Lestari Perdana Seri Kembangan tuan-tuan telah mencecah 15,000 orang dan rata-ratanya adalah orang Islam kita. Dan masjid yang ada, tak ada masjid di kawasan tersebut tuan-tuan, walaupun ada pembangunan infrastruktur, ada MRT, ada giant supermarket, tapi masjid tak ada selama 20 tahun. Bayangkan mereka hanya dapat mendirikan sebuah masjid, sebuah surau yang telah usang, telah uzur dan telah berusia 15 tahun tuan-tuan. Dah berapa kali tambah buat renovation sekalipun, jemaah tetap padat. Bayangkan tuan-tuan ketika hari hujan mereka solat, masya-Allah, dalam hujan sebab jemaah melempar ruah sehingga luar kemah. Dan ketika hari raya Aidilfitri ada nasib yang sama. Tetapi tuan-tuan, bila hari panas terik, namun jemaah di kawasan ini tetap ramai. Mereka terpaksa berpanas terik. Jadi atas dasar itu kita telah berusaha pada tahun 2018 untuk membina sebuah masjid. Masjid iaitu Masjid Taman Lestari Perdana. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda dan yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah malaikat yang indah untuknya di dalam syurga. Dan Masya Allah, dalam hadis riwayat Muslim pula, barang sesiapa yang membina masjid, Allah akan binakan bangunan seumpamanya di dalam syurga. Rebut peluang ini, anda juga boleh berwakaf pada hari yang mulia ini untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Wakaf ini adalah satu pemberian yang kita serahkan bulat-bulat pada Allah dan pahalanya melimpah ruah. Tuan-tuan juga boleh berinfak, membayar zakat pun boleh, sebab kita duduk di bawah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi mereka yang ingin membayar cukai dan mencuci dosa, seronok. Kita duduk di bawah potongan cukai melalui Perbadanan Wakaf Selangor, PWS, bagi maksud perkiraan pendapatan subsection 14 dalam kurungan 11D Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi mana syarikat JLC yang ingin bersedekah, berinfak, berzakat dan buat servis untuk society, so jom pujuk hati kita, sama-sama kita infak
infakkan. Dan Ustaz doakan bagi syarikat-syarikat yang founder-founder produk yang kaya raya, Masya Allah, dan ramai lagi jutawan-jutawan di sana, dan orang yang ingin menjadi jutawan. Salah satunya cara dengan bersedekah. Sebab sedekah akan menyebabkan rezeki kita luas dan lebih banyak lagi, berganda-ganda. Tidak akan miskin mereka yang bersedekah. Nak pula yang kita bersedekah ini untuk pembinaan rumah Allah. Tuan-tuan, boleh wakaf juga atas nama ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Mungkin ada ibu dan ayah kita yang duduk dalam alam barzah, menanti-nanti amalan untuk ditambah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang sesiapa matinya anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan, doa anak yang soleh. Jom kita rebut pahala ni, tuan-tuan. Jadi anak yang soleh yang bukan sekadar mendoakan ibu dan ayah yang telah meninggal dunia, tetapi berwakaf untuk pembinaan masjid Taman Lestari Perdana. Jom tuan-tuan dan puan-puan, selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, Masya Allah, orang menuntut ilmu di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Amin. Walaupun kita dah meninggal dunia, hadiahkan pahala tersebut untuk arwah ibu dan ayah kita. Amin, amin ya Rab, amin. Jadi kepada kita yang ingin berinfak, nak tahu juga setakat mana kutipan dia dan berapa jauh sasarannya lagi. Masya Allah, kita memerlukan kos sebanyak 16 juta. Masya Allah. Dan Masya Allah, daripada 16 juta ini kita baru dapat kumpulkan atas sifat pemurah penonton Malaysia hari ini, yang pemurah dan baik hati ini. Masya Allah, kita dapat kumpulkan 2.2 juta. Masih jauh lagi perjalanan, tapi kalau tuan-tuan kumpul hari ini kita sedekah, besok kita sedekah, jadikan amalan sedekah subuh. Dan Rasulullah SAW bersedekah di dalam bulan Ramadan seperti anginlah lalu. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh bersedekah. Ustaz, tunggu Ramadan lah macam tu, pahala dia lebih besar. So belum tentu kita hidup lagi dalam bulan Ramadan ni. Untuk teknik ni paling mudah, kita sedekah sekarang. Apa yang kita ada, kita sedekahkan, insya-Allah. Betul Ustaz cakap ya, kita tak tahu bila masa tibanya ajal kita nanti. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana, Seri Kembangan Selangor. Akhir kata daripada Ustaz Hanafiah, macam mana penonton-penonton kita boleh menginfak kepada Masjid Lestari Perdana? Tuan-tuan, ada di kaca TV anda, ada barcode dan ada nombor telefon yang tertera. Tuan-tuan hubungi segera ataupun masuk ke laman web masjidlestariperdana.com. Tuan-tuan boleh hubungi Encik Syaril 019 324 4985 dan Encik Hafiz. So tuan-tuan bertindak segera, sebab paling penting jangan ingat bahawa menonton Malaysia hari ini adalah satu kebetulan. Tidak. Tuan-tuan dengar suara saya merayu untuk tuan-tuan derma untuk pembinaan masjid ini bukan satu kebetulan, tapi takdir dari Tuhan. Jangan lepaskan peluang ini untuk menambah saham akhirat kita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang, Allah kurniakan rezeki yang melempar ruah dan dimasukkan ke dalam syurga sekeluarga. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hanafiah, sentiasa ceria bila Ustaz ada di studio kita di Alhamdulillah. sini. Sekali lagi kongsi facai lah. Kongsi facai. Ampau loleh. Okey, baik. Kita berehat seketika dan apabila kita kembali nanti bersama dengan Hanif Miswan di Pulau Ketam untuk menyambut Tahun Baru Cina. Semuanya selepas ini.
Yeay. Yeay. Kongsi Pacai. Hai, Sinji Kuala. Okey, ini daripada Happy Mother semua ya. Saya dikelilingi. Mari. Lain. Di Dewan Orang Ramai Pulau Ketam ini. Ini Happy Mothers ya. Okey, apa khabar semua? Banyak ong kan ini tahun? Banyak ong. Okey, kita nak bersama dengan semuanya lah kalau boleh ya. Okey, namanya Puan Mary ya. Okey, sebenarnya Happy Mothers ni dah berapa tahun dah melakukan aktiviti macam ni? 15. 10 tahun lebih lah. 10 ke 15 tahun lah ya. Okey. Latihan biasanya dibuat berapa kali kalau ni training? Setiap pagi 1 hari. 1 kali. Setiap pagi akan berkumpul? Setiap. Okey. Tak boleh sampai. Hujan itu kami di lapang mas Tala Atas. Bukan di sini. Di JT sana tadi training. Oh, ni buat persembahan di sini lah. Okey. Tahun Baru Cina ini. Mau sambut Tahun Naga. Apa dia punya special tahun ni? Ada apa special? Happy loh. Banyak orang lah. Yang penting yang sehat. Okey, dan saya pun nak tengok ada decoration. Boleh kita pergi sana? Jom. Sebab mereka ada decoration. Dan kalau nak tahu Puan Mary bersama dengan kawan-kawan dia memang ambil gambar. Tapi kita nak say hi juga kepada penduduk-penduduk Pulau Ketam. Ini satu geng juga. Ini semua geng Banyak orang okey, mari jom. Kita nak tengok decoration mereka ni. Saya bukan boleh kalau jumpa dengan akak-akak, makcik-makcik macam ni. Memang semua kata, nama saya Hanif tapi boleh panggil handsome. Handsome. Okey, come. Ini. Lagi sekali tak dengar. Buat sekali. Handsome. Hype. Okey. Ni decoration siapa yang buat ni? Itu yang lewat ni. Dewan buat lah. Okay. You suka ambil gambar semua dekat sini lah. Alright. Banyak happy. Okay. Ampau. Ada mari sini. Kasih ampau dekat sini lah. Okay. Kali itu kami datang semua happy sajalah. Okay. Sudah. Kalau di Pulau Ketam kan. Sambutan Tahun Baru Cina dia macam mana? Meriah tak? Banyak meriah tak Pulau Ketam punya sambutan? Okey, semua mari. Okeylah, baiklah. Mereka memang sangat teruja sebenarnya untuk bersama-sama dengan kita. Yang penting dia orang ni, saya pun nak join sekali lah. Dia orang ni dah ambil tempat. Saya duduk dia ajak saya duduk pula. Okeylah. Tahun ni Tahun Naga banyak special. Macam mana kita mau interview ni? Okey, kita bye-bye. Okey, 1, 2, 3. Bye-bye. Okey, tak adalah, belum habis. Okey. Tahun biasa ampau bagi macam mana ampau? Bida ampau. Ada bagi ampau lah? Yalah, ada. Mesti dikasih anak, kasih cucu. Kasih semua lah. Kasih juga nanti saya minta. Okey. Okey, semua yalah, okeylah, ini antara persembahannya. Mereka pastinya akan suka juga dengan ni apa semua. Okey. Decoration ni Tahun Naga. Okey, siapa yang boleh cakap pasal Tahun Naga? Tahun Naga Cina boleh lah, Melayu. Kami Fatsoy lah. Okey. Tak tahulah. Tak apa, sikit-sikit lah Okey, yang penting kita rakyat Malaysia semua celebrate Chinese New Year sama-sama. Okey, jom kita bagi ucapan Tahun Baru Cina. Xing Ning Kuai Le, Gong Si Fa Cai, ramai-ramai Okey, ready. Okey. Ya, kami berita langsung dari Pulau Ketam. Ya. Terus sama dengan anda. Banyak ong huat nah. Terus kembali ke Malaysia. Bye. Ya, tapi betul. Begitu mencabarlah juga kan. Kat sana tu kita memang jarang sekali dengar berbahasa Melayu. Betul. Hanif Miswan, hebat Hanif. Seharian berada di sana. Okey, ni agaknya kena patah balik sinilah ni. Tak ada, dia ada duduk sini sebab super mama sana dah jatuh cinta dengan dia. Sebab Hanif Miswan ni ada Chinese look sikit. Jadi tahniah Hanif Miswan. Dan daripada sana kita ke kehangatan AJL ke-38. Betul, kita nak tahu siapa
12 finalis tu yang akan menjuarai dan menjadi juara lagu untuk kali ini. Yang di mana akan berlangsung pada 3 Mac 9 malam di TV3 dan kalian juga boleh stream secara HD di aplikasi Tonton. Betul. Jangan lupa kita nak saksikan kemeriahan semasa meet and greet AJL yang diadakan baru-baru ni. Katanya di Pasar Seni Kuala Lumpur. Betul. Kita tunjukkan paparan-paparannya. Sementara itu jangan lupa letakkan dalam kalender anda Ahad 3 hari bulan Mac. 3 hari bulan 3. Okey. Esok kita akan kongsikan dalam segmen Soal Wang tentang penjawat awam baharu. Skim pencen dah dimansuhkan. Berpeluh-peluh. Ramai lagi tak yang nak kerja sebagai penjawat awam selepas dengar Itulah ini? Persoalannya sekarang. Adakah darjatnya diturunkan seketika? Macam mana perkembangan untuk pejabat-pejabat awam? Baiklah, itu semua hari esok ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Selamat pagi.